Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wala ilaha illallahu ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin. Wa maliku yaumiddin. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آتي نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعلنا من المخلصين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang menciptakan kita, menciptakan segala-gala. Pada ruangan perjumpaan kita malam ini biiznillah, kita akan sambung pengajian kita tentang madah tafsir daripada surah Fussilat. Pada beberapa kali kita diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sama-sama kita boleh mentadabburkan akan isi kandungan Al-Quranul Karim daripada surah Fussilat. Banyak sangatlah kelebihan-kelebihan dan isi kandungan yang faedah bagi hidupan seseorang manusia
yang dia itu gunakan diri di atas bombing Allah Subhanahu wa taala yang sementara ini, Tuhan banyak duk royak kepada kita. Itu adalah nikmat yang besar bagi kita. Ya Allah Subhanahu wa taala bagi dan kurnia kepada kita sekalian. InsyaAllah pada perjumpaan kita sekali ni kita nak mari sambung pula pengajian kita daripada pentafsiran surah Fussilat ayat yang ke-41. Jadi ayat yang 41 daripada surah Fussilat ni, kita bukalah Quran tu. Tengok Quran, duk tadabbur seje masa kita kepada Allah Ta'ala ni. InsyaAllah Allah Ta'ala akan ganti masa tu lebih baik lagi kepada hidup kita, kepada kita. Apabila kita beri masa kepada Allah, tunainya benda yang Allah Subhanahu wa taala redha dan suka, nescaya Allah Taala akan beri ganti banyak lagi lebih daripada apa yang kita itu khayal dalam akal fikiran kita. Allah Taala ni dia Maha Pemurah. Tapi kita sebagai manusia ni hendak hasilnya pemurah Allah Ta'ala itu, dia kena pergi dengan rupa cara yang Allah Ta'ala itu sendirilah tunjuki kita melalui penafsiran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disambung pula khija setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali kepada Allah oleh warasatul anbiya. Ayat yang ke-41 yang kita nak dengar ni, dia ada hubung rapatlah dengan ayat yang ke-340 daripada surah Fussilat juga. Setelah daripada Allah Ta'ala itu khabarkan kepada kita, kata apabila Tuhan tu beri keterangan kepada kita, beri penjelasan kepada kita, adalah manusia yang boleh terima ajaran Tuhan. Ada manusia yang paling belakang daripada ajaran Tuhan. Dalam arti kata dia tak boleh nak terima apa hak Tuhan royak. Manusia yang tak boleh nak terima perkara yang Allah Ta'ala royak ni, bukannya sebab jiwa dia, keaslian fitrah dia, bukan. Tetapi dengan bertukar alik daripada sifat fitrah kesemulaan jadi itu, membawa hati seseorang manusia jadi kerah, jadi degil, jadi tak mau nak terimanya kebenaran sebab suasana, tarikan akal fikiran, pangkat orang-orang yang ada sekelilingi dan sebagainya. Maka dia tak boleh nak terima ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Tuhan royak kepada kita sebagai bandingan, nak kita boleh mikir. Tuhan tak ada nak paksa. Nak kita mikir sendiri dengan akal fikiran kita, hak Tuhan beri juga. Kata, hei manusia, yang aku nak royak kepada mung ni, mung kira lah, mung ni orang berakal. Orang yang datang kepada hari akhirat. Hari akhirat ni mana hari yang kita itu menyudahi hidup di atas muka bumi ni. Itu mana hari akhirat. Orang yang datang pada hari akhirat ni dalam keadaan sejahtera, dapat keredaan, kemuliaan,
lebih baik ke mereka yang datang kepada hari akhirat esok kena lota dan tinggal dia di dalam api keseksaan Tuhan. Hak mana lebih baik di antara dua perkara? Yang mana yang lebih baik di antara dua perkara tersebut tadi? Lalu Tuhan beri kita fikir. Pilihlah apa hak aku royak ni. Dia kata, "I'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir." Buatlah apa yang kamu itu sukai. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu dengan perkara yang kamu wahai manusia buat kerja, Tuhan itu duk nampak lihat tengok. Nampak lihat tengok dalam arti kata nak hitungkan amalan yang baik, balas dengan baik. Amalan yang jahat, Tuhan nak balas dengan jahat. Jahat hak besar sekali iaitu kufur dengan Tuhan. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Makna kena? Makna kata bagaimana kita nak kufur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sedangkan Tuhan yang menjadikan kita, Tuhan yang memberi rezeki pada kita, Tuhan yang menghidupkan kita, Tuhan yang mematikan kita. Bagaimana kita nak kufur dengan dia? Manusia kita ni setara mana jiwa dia ditarik ke oleh hasutan syaitan, tapi fitrah asal dia, kalulah dia tu sebagai manusia sungguh, dia ada dalam hati dia tadi itu perasaan, sifat berasa nak balas budi kepada Tuhan. Ada. Orang yang tak pandai terima kasih ni adalah orang yang hidup di atas muka bumi ini dalam keadaan kebinasaan. Tak pandai nak terima kasih. Terutama kepada Tuhan dia sendiri. Tuhan hak jadikan dia sendiri. Tuhan nak balas apa yang kita itu duk kerja, duk buat. Tuhan nak balas. Dengan sebab apa Tuhan nak balas? Kerana nak tahu kata orang yang patuh dan beriman kepada aku gini ganjaran. Orang yang kufur dan tak mau nak terima kasih kepada aku, ini balasan. Manusia mu nak duk lagu mana, mu nak guna omong lagu mana, itu hamu. Aku bawa data kepadamu kitab sebagai hidayah hidup bagimu, pertunjuk. Utusnya Rasul, semulia-mulia Rasul mari pada kamu. Supaya nak royak kepada manusia, kata cara nak duduk lagu mana di atas muka bumi ini, supaya kita itu dapat berjaya sama-sama. Ya bumi ini ni, kita hidup pada dunia ni ya ada hari kesudahan. Sebab itulah bukan matlamat hak asal kita. Dunia ni bukan matlamat asal bagi kita. Jangan kita gunakan dunia sampai punuh akhirat kita sebagai rumah tangga kita hak asal. Tak boleh kita buat lagu tu. Rugilah kita kalaulah kita gunanya umur sampai jadi punuh hidup pada kita pada hak asal, hak nak hidup sungguh, punah akhirat. Dengan sebab itulah kita sebagai orang Islam kena dengar benar-benar kata Tuhan nak royak gapo. Kita kena suka kepada alim ulama kita yang tolong baca kalam Tuhan kepada kita. Kita ni orang awam. Kita orang ngaji tak banyak, mengaji tak banyak, belajar tak banyak, tetapi kita kena suka dan mulia dan agungkan orang yang tolong hajar kepada kita akan isi kandungan kitab Tuhan kita. Kerana tidak ada dah
perkara yang manusia itu duk cari, malaikat kalah Tuhan dia. Kita gapo-gapo klik kepada orang yang sebersih-bersih hati dengan kita. Biar guru kita bersih hati dengan kita. Ibu bapa kita. Hak besar lebih pada tu Nabi Muhammad SAW bersih hati dengan kita. Hendak nak uwi kebaikan kepada kita. Maka kita kena suka kepada orang yang baca ajaran Tuhan kepada kita. Tak kira lah di mana tempat, di mana bangsa, bahasa mana, kita kena agungkan mereka yang nak mengajakkan kita kepada mana? Kepada ajaran Tuhan kita. Lalu, Tuhan nak royak kata, sifat orang tak pandai terima kasih kepada Allah Ta'ala ni sifat dia kufur. Ayat yang ke-41, cuba kita tengok bersama. Tuhan kata, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Tuhan katakan ni, innal ladzina kafaru bizzikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz. Ini perjumpaan kita nak tengok sifat kitab kita. Kita nak mari kenalkan sifat Al-Quranul Karim. Kenapakah Al-Quranul Karim sebagai kitab untuk nak pakaikan hidup kita? Gapakah dia? Nawi kita itu jadi pahak, we jadi jelas. Gapakah dia Al-Quranul Karim? Supaya kita jadi jelas di sini, insya-Allah lah kita akan boleh sama-sama kita tadabbur akan isi kandungan Al-Quranul Karim. Kita nak jadi kasih, nak jadi terikat hati dengan Al-Quran ini, pastilah kita kena tahu dulu kata dia tu bersifat macam mana. Orang yang tak mau nak ikut ajaran Al-Quran ini, dia ada zaman Nabi SAW, zaman tu lagi. Dan berkekalan baka dia, keturunan dia sampaikan kepada hari yang kita ada ni. Dan lagi akan kekal baka dia, keturunan dia sampaikan kepada hari yang Allah Subhanahu wa taala nak bangkitnya kiamat. Tuhan kata innal ladzina kafaru, sesungguhnya mereka yang kufur. Kufur mana engkar? Mana engkar kan? Engkar berapa? Engkarnya ajaran Allah Subhanahu wa taala. Engkar akan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Engkar dengan bizzikr. Dengan az-zikr. Az-zikr di situ makna macam mana? Ahli tafsir beri kata az-zikru dengan sebulak suara di situ makna kata Al-Quranul Karim. Sesungguhnya mereka yang kufur dengan Al-Quranul Karim. Kenapakah dinamakan Al-Quran itu dengan Az-Zikr? Sebab apa? Ini kita cuba perhati. Kerana manusia kita ni, ia duduk di dalam lalai dan terlupa. Apabila sifat kelazimnya bagi manusia itu lalai dan terlupa, Tuhan bawa datanya Al-Quranul Karim supaya nak mengingati akan akan matlamat hidup dia, akan tujuan hidupan ya Allah Subhanahu wa taala jadikan dia. Nawi mengingati, kalau tidak ya dak lalai. Lalai tetapi masa dak pergi. Kalau lalai masa dak tempat tula, okeylah situ. Masa dak rapat semata. Duk pergi semata, duk pergi semata. Tapi kita duk dalam keadaan lalai.
iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Dekat Tuhan nak hitungkan diri kita, amalan kita, tetapi kita duduk dalam keadaan lalai. Utamanya mereka yang tak beriman. Mereka yang tak kenal Tuhan. Kita lalai juga walaupun orang beriman, tetapi dia tak sama darajat di antara kita dengan orang tak beriman. Tak sama. Sama sekali tak sama di antara dua perkara tersebut tu. Mereka ini kufur paling belakang daripada ajaran Quran. Dengan pengingatan. Tuhan tak kata dalam ayat lain, tak kata fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. So mengingati dengan ajaran Quran. Dengan sebab itu kita nak kita ni rapat dekat dengan Allah Taala, pasti kita kena dengar mereka yang mengingati kita dengan Al-Quranul Karim. Kerana apabila kita calonkan diri kita duduk di situ, nescaya kita boleh dua ganjaran. Ganjaran kita boleh patuh kepada Tuhan suruh. Yang kedua, kita boleh hakikat mengingati daripada Tuhan itu sendiri. Barulah kita berasa puas hati dengan apa yang Tuhan sendiri mengingati kita sebagai manusia yang kena gunanya diri di dalam hidupan hari-hari. Dengan sebab itu Tuhan kata innal ladzina kafaru bidzikr. Kita orang sesungguhnya mereka yang kufur dengan pengingatan. Orang ada pengingatan, beri kebaikan, kita tak mau nak turut dia, tak mau nak pakar dia, kita membelakangi dia. Soal, adakah kita ni orang yang berakal, orang yang cerdik, pandai, orang yang berjaya dalam masalah guna hidup Tidak. Orang nak beri kebaikan kepada kita a'radu'an. Kita paling daripada dia. Dia tak betul lagu tu. Nampak je tak? Dia tak betul. Logik tak betul lagu tu. Bila jadi kufur mereka ini ni? Lamma ja'ahum. Allah. Tak kala datangnya Quran itu kepada mereka. Apabila Quran itu ajaran Tuhan datang kepada mereka, mereka paling daripada ajaran. Dengan sebab tadi hak kita sebut, suasana, pangkat, orang di tepi, harta benda, hasutan dunia dan sebagainya. Dengan sebab itu kita sebagai orang Islam gunalah nikmat itu jadi molek. Sifat kita Allah Ta'ala yang orang kufur dengan dia ni macam mana? Wa innahu lakitabun aziz. Allahu Akbar. Wa innahu, dan sesungguhnya Al-Quran itu lakitab. Mari dengan lam takkid pula di sini. Lakitabun. Dia tu satu kitab. Kitab hak mana? Kitabun azizun. Kitab yang maha agung. Kenapa boleh kata kitab itu agung? Ni sifat Quran kita. Hak janji nak sebut tadi, Tuhan sendiri menyata. Makna kitab, sebuah kitab suci yang tidak dapat ditandingi. Tak boleh ke apa? Tak boleh dapat ditandingi. Apa makna tidak dapat ditandingi di sini? Makna kata tak kuasa mereka mana-mana pun nak bawa data seperti kitab Tuhan kita. Kita terkadang orang Islam tak berasa harga mana dengan itu percakapan. Tetapi orang yang buat kajian di kalangan orang belum daripada menerima Islam, dia tahu harga Al-Quran. Kata Al-Quran bukan kitab sekadar duduk di dalam masjid saja. Tak.
Bahkan Al-Quran adalah kitab sains, kitab kedoktoran, kitab ilmu ijtima', ilmu masyarakat. Kalau bahasa saya panggil ilmu sangkum, wicha sangkum seksa. Dalam Al-Quran ada ilmu nafsi. Dalam Al-Quran ada ilmu geografi dan sebagainya. Semua itu berdasarkan kepada kitabullah subhanahu wa ta'ala. Tuhan sendiri sebagai Rabbul Izzah Jalla Jalaluh janji terai dalam Quran kata kulla ini jitama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Kata olehmu ya Rasulullah kepada kaum yang kufur dengan az-zikr tadi itu, jikalau mung tu capur tangan di antara jin dengan puak mung sekalipun, nescaya mu tak kuasa nak bawa data seumpama Al-Quran. Cabaran ini sampaikan kepada saat masa yang kita duduk ni dan lagi akan berkekalan sampaikan kepada hari kiamat nanti. Akan kekalan. Tak ubah-ubah cabaran ini. Apatah lagi kita sebagai orang Islam dak berasa ragu terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala. Tak ada beri kepentingan kepada kitab Allah Taala sebagai bacaan, tadabbur, pahaman, amal dengan dia, sebab ajaran dia, mengajak manusia kepada dia. Kita kena tambah lagi. Kita kena akak lagi darajat kita. Kita kena kongsi lagi. Kita kena sokongi lagi. Bukan sekadar duduk, sekadar kata tak apa dah, dah. Kerana amalan dalam agama kita dia hajar suruh tengok orang atas daripada kita. Tapi ke dunia jangan kita tomok sampaikan kepada kita itu lalai, lupa daripada tujuan hidup kita hak asal. Itu makna kata wa innahu lakitabun aziz. Sesungguhnya Al-Quran itu kitab yang maha agung. Tak kuasa siapa-siapa pun boleh nak tanding dengan dia. Tak sama, tak ada siapa boleh nak bawa seperti dia. Kalaulah kita ni pada zaman kita kata kita nak uwi dengan cara mikir mudah-mudah. Umat Islam, saya nak uwi cara mikir mudah-mudah, kita mikir. Cuba kita kata, cuba ambil kitab daripada agama Buddha kita kata. Ataupun agama Hindu kita kata. Ataupun agama mana-mana pun. Kemudian dibacakan kitab itu. Ahli yang membacakan kitab yang ada dalam agama mana-mana yang ada. Orang baca kitab. Cuba ambil orang yang baca Quran dengan makhraj dia, hukum hakam tajwid dia, orang yang faham dia, dengan suara, dengan gapo cukup lengkap. Ambil mari ukur, tengok, tanding tengok. Sekadar baca tu pahala dah. Baca saja tu pun membawa atau tak boleh ditanding. Tak boleh nak mengatasi baca Orang baca Quran dengan molek kita dengar tadi, bukan kata kita orang baca, terutama orang dengar tu. Berasa tenir masuk di dalam dada, tenir masuk dalam akal fikiran, tenir masuk dalam jiwa, tak serupa dengan percakapan yang lain. Ini apa panggil mu'jizatil Quran. Yang tak ada di dalam kitab mana-mana pun tak ada. Tak ada dalam kitab mana-mana. Hak mana-mana pun tak ada seperti kita. Ini adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala bagi khusus kepada umat al-Islam.
Kitab pakai ada belaka di tangan. Umat Islam kita tak kira negara mana, bangsa, bahasa mana, ada belaka kitab Quran. Tetapi setara manakah kita nak ambil faedah daripada dia? Itu adalah wa innahu lakitabun aziz. Hei orang tak beriman, mu tak mau nak beriman, ikut mu, tak ada masalah. Tak ada masalah. Tuhan tak ada jadi kekurangan apa. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kalau kamu tak beriman kepada Allah, Tuhan memiliki semua langit dan bumi. Tuhan tak ada berhajat kepada kita. Tapi Tuhan hendak baik kepada kita, nak buat baik kepada kita. Tapi kita tak mau nak terima kebaikan, kebanyakan daripada manusia, itu daripada Tuhan kita. Malaikat kita sebagai orang Islam. Ini adalah satu perkara yang kita kena mikir, tadabbur, syukur, gembira setiap saat hidup kita. Sifat Quran kita ni bukan sekadar kata wa innahu lakitabun aziz. Ni lagi. Lah mana tengok? La ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Maksudnya, Quran itu tidak dapat ditandingi oleh sebarang kepelusuan daripada mana-mana arah dan mana-mana segi. Tak boleh nak tanding. Kata Quran kecil ini tak kena dengan wakil. Salah dengan ilmu nafsi ke, salah dengan ilmu ijtimai ke, salah dengan ilmu kedoktoran ke, salah dengan ilmu apa nama lagi kemajuan ke. Tak. Nak cari tanding tak boleh kesalahan tu kesalahan ni. Ada mereka-mereka yang tak kenal qadar diri dan tak kenal qadar Al-Quran. Cuba-cuba nak cari kesilapan Al-Quran. Cuba-cuba nak cari keplesuan Al-Quran. Akhir sekali, gapo yang hasil? Hasil kepapaan dan kebatilan itu kembali klik pada dirinya sendiri. Kekalnya Al-Quran semenjak daripada dulu sampai ke sekarang dan lagi akan datang, tetap dok gitulah. Bagi mereka yang mempunyai akal fikiran, bolehlah tahu, bolehlah reti, bolehlah faham apa yang kita itu beri keterangan tadi. La ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Quran tidak ada benda dusta, benda pelesu. Walaupun Quran kita ni datang dengan uslub lughah Arabiah, ada balarah dalam tu. Ada ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi', ilmu tu, ilmu ni, beberapa ilmu dalam Al-Quran. Akan tetapi Al-Quran bukanlah kitab yang nak membawakan kecelakaan bagi kita. Sebagai pahaman-pahaman yang salah dan silap kata Al-Quran ini adalah kitab yang membawakan kepada kecelakaan. Tak. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula. Tu sifat Quran kita satu lagi. Aku wak turunkan akan Al-Quran bukanlah hendak nak wimung tu wahai manusia, terutamanya Nabi lah alaihi salatu wassalam, jadi kecelakaan. Tak ada. Quran kitab hidayah. Quran kitab penawar. Quran kitab ilmu pengetahuan. Quran kitab kemajuan. Quran kitab yang tidak ada tandingan. Akan tetapi kita, sekadar mana kita boleh nak ambil faedah daripadanya. Dengan sebab itu, kita mendekatilah diri kita kepada ajaran yang alim ulama kita ambilnya uslubil Quran, ambilnya Al-Quran, ambil isi kandungan Al-Quran,
ikut bentuk ke mana-mana pun, mari beri kepada kita sebagai asas hidup kita. Kerja ulama hak sebenarnya, baca Quran itulah kepada manusia. Sama ada mengajar untuk nak pandai baca, itu satu darjah. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di kalangan kamu ayuhan nas, wahai manusia, mereka yang mengaji Quran wi pandai, kemudian mengajar Quran wi pandai juga seperti dia pandai. Tu khairukum. Maka kerja bagi alim ulama hak sebenar, kerja tu bukan kerja alim ulama nak menjauhikan manusia daripada Alkitab, daripada Al-Quran. Bukan. Menggerungkan manusia terhadap Al-Quran. Al-Quran ni ada kepanasan. Al-Quran ni payah dipaham. Al-Quran ini tak sesuai dengan kita. Kita pangkat bawah. Kita kena mengaji, belajar hak lain dulu. Itu bukan. Karena Tuhan kata, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Bukan nak menjadi kecelakaan, itu tidak. Malaikat buat apa? Illa tadhkiratan liman yakhsha. Tu kerja Quran. Satu pengingatan bagi mereka yang takut. Takut ke apa? Takut tak menajah dalam hidup kita. Orang tanya kata, wahai ulama, bagaimana jalan menajah? Dia jawab kata, duduklah dengan ajaran Tuhan sehingga mu boleh masuk syurga, itulah orang menajah, dia kata. Maka Quran ini adalah ambil di awal Fatihah hingga An-Nas, semua nak bawa kepada syurga Allah Ta'ala. Bawa kepada syurga. Tak ada nak bawa kepada yang lain. Tak ada nak bawa kepada kesesatan. Tak ada nak bawa kepada kemerkaan, kecelakaan. Tak. Nak bawakan kepada mana? Kepada kebenaran, kemuliaan, keteguhan, dan nak bawakan kepada syurga Allahu Jalla Jalaluh. Dengan sebab itu, apabila kita mengaji isi kandungan Al-Quran dengan alim ulama kita, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Sebab apa? Illa tadhkiratan liman yakhsha. Daripada mana Quran ni? Quran daripada mana? Tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Quran ni turun daripada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan bumi dan langit. Masya-Allah sungguh. Berasa lah mana? Hati kita cuba kita tanya. Berasa nak mendekati Quran ke kita nak menjauhi Quran? Nak mendekati Quran, makna nak mendekati alim ulama yang baca Quran kepada kita ke kita nak jauh daripada mereka? Itu adalah tempat yang kita kena tanya diri kita. Kita kena tanya diri kita. Kata kita nak mendekati siapa? Siapa apa tak apa, nak nama Muhammad ke, Abdullah ke, Ibrahim ke, nak nama Ishaq ke, nak nama apa nama lagi Haji Mat, nama Hasif ke, nama apa, ikut boleh berlaku. Asalkan dasar dia nak bawa kita kepada ajaran Tuhan, kita tak apa, dengar dia, tak ada masalah. Ini adalah ajaran yang benar, ajaran yang betul, ajaran yang sungguh. Sebab apa? Sebab Quran kita tarik tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Allah. Ia turun daripada Tuhan yang menjadikan langit bumi. Oh, kita tengok langit ini lah mana? Kita tengok bumi ni macam mana? Kita milik ada 10 hektar, 10 rai lah bahasa sia agak-agak. Tu pun berasa kata hebat dah. Ni Tuhan yang tua dia, yang menjadikan dia. Tu Quran. Allah. Sekadar mana kita nak kita faham.
Nak buat lah mana? Kita berasa nak mendekati Quran. Nak buat lah mana? Tu tak? Nak kita. Utama sekali, faham. Lepas pada faham, turut. Nak turut lagu mana kalau tak faham? Nampaklah tu. Nak kita faham dulu. Apabila faham, dia berasa mesra. Kasih. Apabila kasih tu, bisa nak turut. Supaya manusia kita kalau kasih kepada anak, okey? Mak pak ni hati kasih pada anak. Walaupun anak tak ada berjuruh mana, tapi dia kasih. Dia kehendaki baik kepada anak dia. Dia tak kecek hudah terhadap anak dia. Tu kasih. Kasih-kasih ni nak buat lagu mana? Kita kena reti dulu. Faham dulu. Mendekati dulu. Baru asal kasih. Ni kita jauh. Duduk jauh. Tak masuk dekat. Nak kasih lah mana? Ni cara dia. Nampak tu tak? Ni cara yang kita tadi sebagai orang Islam, kita kena tahu hak ni. Semua hidup pihak tu hawi kita ni, hak ni, tujuan hak ni. Sebab apa? Sebab dia ni tazkiratan liman yakhsha. Ni sifat dia. Nak mengingati, takutlah aku. Takut dak alam kubur? Takut. Takut dak pada mahsyar? Takut. Takut ke dak api neraka? Takut. Panawak lagu mana, ya Allah, aku nak berjaya daripada tu. Turun aku ni. Kalau mu turun hak ni, Allahu Akbar, mu akan selamat daripada dia. Tak ada kena halangi gapo-gapo. Inilah perkara yang Allah Ta'ala duk panggilkan kita. Umat Islam, mendekatilah siapa pun tak apa. Asalkan yang baca ajaran Tuhan kepada kita, pergi mendekati dia. Jangan kita duk pergi pahal kata Quran ini, apabila dia royak gini, dia tak sah gini, dia nak kau lain. Jangan. Al-Quran manhaj ahli sunnati wal jamaah, ahli sunnati wal jamaah yufassiru ba'duhu ba'da. Ya tafsir setengah di atas setengah. Ingat molek. Siratal ladzina an'amta alaihim, pia tu jalan ni yang kamu, yang engkau ya Allah menikmati mereka itu, pia. Ayat suratul Nisa terkata minal nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Tu jelah tu. Hak yang menikmati tu pia kalangan nabi-nabi, minan nabiyyin was-siddiqin, orang yang benar-benar, was-salihin. Apa-apa tu. Mereka itulah kawan yang sejati. Itu rupa kata Al-Quran, tafsir setengah di atas setengah. Tak boleh dan tak sah sama sekali kita nak pergi ambil satu ayat, kemudian kita nak fokuskan kepada satu ayat, itulah kata Tuhan kandak gitu. Jangan. Tuhan tak kandak gitu. Quran ya tafsir setengah di atas setengah. Tuhan royak kisah tu ada alaihi salam di dalam surah Baqarah. Kemudian mari tengok suratul A'raf, tu royak pula. Maka ambil daripada ayat surah Baqarah sikit, ambil daripada Al Imran sikit, ambil daripada A'raf sikit. Mari tak jadi satu tempat, ulama kita tolong susung, itulah kisah bagi Adam alaihi salam. Jangan kita ambil sini sikit, kamar dia kata gitu. Tak, bukan gitu cara dia. Ini semua ahli sunnati wal jamaah ya lagu ni. Ahli sunnah makna kata orang yang turut sunnah Nabi lah. Bukan sunnah hak lain. Tu tak? Sunnah hak lain tak masuk lah. Walaupun nak mengaku buih mulut pun tak apa. Tapi ia tak masuk dalam istilah. La ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Daripada mana ayat surah Fussilat turun Quran? Daripada mana? Tadi surah Taha. Tanzilum min hakimin hamid. Allah. Turunnya Al-Quran itu daripada Tuhan. Tuhan mana? Tuhan yang amat bijaksana. Tuhan hak bijaksana. Apa boleh kata ya bijak Tuhan?
Kerana dia itu menjadikan kita. Tak bijak lagi kau menjadikan kita. Pak kita ni serupa ke tak dengan makhluk-makhluk yang lain? Tak. Maka kita ngaku kata Tuhan yang menjadikan kita. Kita ni ada juga sifat bijaksana ke cidik ke. Pak Tuhan yang jadikan kita. Tak lebih lagi. Tak utama lagi. Itu makna kata tanzilum min hakimin hamid. Hakim mana bijaksana. Katanya alim ulama kita, bijaksana di sini mana? Hakim bijaksana fi aqwalihi wa af'alihi. Pada perkataan dia dan pada perbuatan dia. Jom kita tengok. Allahu jalla jalaluhu wa taqaddasat asma'uh. Dia bercakap dengan orang yang beriman, dia guna lagu mana cakap pe. Cuba tengoklah Quran. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tengok ya kecek. Mereka yang beriman serta istiqamah di atas amalan iman hak dia tadi itu, dekat-dekat nak meninggal dunia, ketika nyawa dia nak tubik daripada jasad dia, Tuhan utuhnya malaikat turun mari duduk di tepi dia, mai duk royak kata jangan rusing, jangan takut. Tu cakap pe tu. Kita no orang cakap pe yang reti ni tepat mana guna cakap pe. Nampak rusing kita nak cakap lagu mana? Nampak tenir kita nak cakap lagu mana? Nampak lemah kita nak cakap lagu mana? Ya kena guna tu. Maka semua kalau kita tilik pada Quran 30 juz tadi itu, tu hetak ayat dia kena pada tepat belakang. Orang tak beriman, orang deraka kepada Tuhan di kalangan orang kafir sendiri, orang munafik lain lagi, Tuhan kecek lagu lain pula. Munafik yang sengka kata dia itu bijaksana. Tuhan kata innal munafiqina yukhadi'un Allah. Sesungguhnya munafikin dia sengka kata dia boleh buat rancangan tipu Tuhan. Sedangkan Tuhan kata wa huwa khadi'uhum. Tuhan merancangan balik terhadap dia. Balaskan kejahatan di atas muka dia. Tu mana hakim. Tu cara, tu hendak royak tu nak kita sebagai manusia. Hei manusia, belajarlah daripada aku cara bercakap pe tu. Ni terkadang kita kecek tak panas. Tempat hak jadi sejuk jadi panas, tempat hak panas jadi terbakar. Tempat nak jadi satu hati jadi punah hati. Dengan sebab al-lisan. Tuhan bawa di sini tanzilum min hakimin, daripada Tuhan yang bijaksana. Bijaksana pada apa? Fi aqwalihi, pada perbuatan dia. Itu pada perkataan dia. Wa af'alihi, dan af'alihi, perbuatan Tuhan. Orang yang buat baik, Tuhan balas baik. Orang yang buat jahat, Tuhan balas jahat. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa bawa datang kebaikan, satu kebaikan, Tuhan ganda jadi 10 kebaikan. Balas kebaikan. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu mithluha. Balas orang buat jahat, Tuhan balas jahat seperti itu. Nak royak kata orang yang buat molek, Tuhan nak buat molek bagi dia. Orang yang buat tak molek, Tuhan nak balas tak molek bagi dia. Apatah lagi kita tak pandai nak beza. Ha apa Tuhan kena hajar ni? Hei manusia, orang buat molek dengan mu buat molek lah dengan dia. Orang tak buat molek dengan mu padai-padai lah dengan dia. Ataupun Tuhan royak satu lagi, idfa' billati hiya ahsan. Kita kita tak sedih difa', tolak dengan kebaikan, wa kita berhenti tasahwilah kejahatan kepada dia. Tuhan dah ajar ni. Tapi Tuhan hakimin hamid, maha terpuji. Hamid mana terpuji? Terpuji pada perbuatan dia.
Dia hatta kita mari akhir zaman, umur pun tak panjang, tubuh badan pun tak ada jadi kekuatan seperti orang dulu-dulu. Akan tetapi ganjaran kita lebih daripada mereka, kerana kita duduk bawah daripada umat Nabi kita alaihissalam. Tengok ya tak. Kalau ya tak buat kita ni jadi umat Nabi Musa, lagu mana jadi? Nabi Musa ni ya gagah, ya besar, ya bergapa. Pak kita ni saning kali kalau zaman tu. Tak gitu. Semua tadi itu membawa pada kata Allah Ta'ala ni dia buat satu perkara betul pada tepat dia. Sebab tu kita kena faham kata asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Kita benci satu perkara, terkadang kalau kata kita tengok pada hakikat benci satu perkara, hak benci tu kita nak jumpa, hak benci tu kita nak mendekati kita, Tuhan kata jangan kelajak. Nabi SAW pun kata pada satu hadis, dia kata jangan kelajak, dia kata terkadang musuh kita satu hari Tuhan balikkan hati dia jadi teman bagi kita yang lebih baik. Terkadang teman kita hal lebih baik, hari ni Tuhan balikkan hati dia jadi musuh kita hari belakang pun boleh jadi. Dengan itu kita baba molek. Jangan marah sampai kat telajak. Jangan buat molek, buat baik sampai kat telajak daripada had tak boleh. Baba molek. Nampak tu tak? Baba molek. Jangan kita terkelajak daripadanya. Hendaklah kecek dengan molek, buat dengan molek. Raddul fi'l, mana kata orang kita lah nawak lagu mana, belajar kita letakkan cakap pe kita seperti Tuhan letak. Sini kena tak lagu mana cakap pe, sini kena tak lagu mana, sini kena tak lagu mana. Itu orang apa ni, orang hikmat. Orang hikmat ni gilah di mana atas muka bumi ni orang berhajat belaka kepada dia. Dia tak akan jadi apa, jadi seorang diri tak. Orang pakai nawak kira belaka, orang nak likongi dia. Walaupun disekatkan oleh hasidun, orang-orang yang berdeki orang gapo, tapi nak buat gapo tak boleh. Sebab apa? Sebab kalamuhu hikmah. Dia letak betul pada tempat. Juga perbuatan dia. Kalau kita tak perbuatan kita kena pada tempat, orang akan kasih kita. Allah. Tetapi sebaliknya manusia kita, orang buat baik kepada kita, kita tak buat baik kepada dia. Orang cakap molek dengan kita, kita tak cakap molek dengan dia. Kebanyakan manusia yang gitu. Sebab tu tabiat manusia ni berbagai-bagai. Dengan sebab tu Tuhan nak hajar pada kita kata, hei manusia, terutama yang beriman dengan aku ni, mu tengok aku. Hak ni boleh kita pakai sifat ni. Sebab sifat hamidah. Adapun sifat kibriya, sifat takabur ni tak boleh. Sifat takabur sifat Tuhan, tapi jangan ambil pakai. Siapa-siapa dia itu mengambilkan sifat kibriya mari pakai dalam hidup, azabtuhu, aku akan azabkan dia. Sifat Allah Ta'ala, perbuatan Tuhan, cakap pada Tuhan, ada yang boleh kita ambil mari pakai dalam hidup, ada yang khusus bagi Tuhan. Salah satu hak kita tak boleh nak ambil sifat takabur. Tuhan kita takabur, dia tak tunduk. Nampak dah tu dah? Anal jabbar, aku ni sangat bertakabur. Mustahak bagi dia. Tapi manusia bersifat dengan takabur, tak boleh. Nampak tu tak? Ni nak kita faham jadi jelas masalah. Supaya kita tak keliru dalam masalah kita nak pakai hidup ni. Tanzilum min hakimin hamid. Tuhan yang maha bijak lagi amat terpuji. Ya. Tuhan duk rayak kepada kita ni, kata Quran dia ni betul belaka dah. Orang tanya, Tok Guru, Tok Guru, Quran hak kita duk baca ni ambil di Fatihah hingga akhir nas ni pia susun. Man rattabahu. Siapa dia susun mengikut
susunan tadi. Daripada Al-Fatihah, pergi pada Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, apa nama kata lagi lah. Pia tu susun. Surah tadi tu, pia susun. Dan ayat tadi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahmanir Rahim dan sebagainya, pia susun. Al-Jawab, Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang kehendak lagu tu. Jibril alaihissalam turun mari kepada Nabi alaihissalam, ayat ni tak sini, ayat ni tak sini, ayat ni tak sini. Nabi baca di atas beberapa sahabat yang boleh tulisnya Al-Quran, tulis gini, tulis gini, tulis gini. Maka tartibil Quran daripada Allah Ta'ala melalui Jibril, melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga tartibis surah dia tu. Daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Jibril, kepada Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum. Itu dia. Ni kita kena faham. Kata Quran kita ni, kita dah baca ni, Allahu Jalla Jalaluh yang letakkan. Kita dah baca tadi, Tanzilum min Hakimin Hamid. Ya Tuhan tu. Kanak lagu tu. Bukan mana kata tanzil, kita nak takdim, nak mendahului hak ni pun tak apa kata mana. Tanzilum min Hamidin Hakim. Tak. Hei tak tu. Nak kita faham, jadi jelas, jadi molek tentang uslubil Quran. Lalu ada lagi sikit masa insya-Allah taala. Belah mana pula? Tuhan kata pada ayat yang ke 43. Cuba kita tengok. Tuhan kata qala subhanahu wa ta'ala ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablika inna rabbaka ladhu maghfiratin wa dhu iqabin alim. Ayat ni pedah besar bagi kita sebagai orang yang beriman nak ambil semangat. Orang tanya kata Tok Guru, amba tak ada semangat. Nak ambil semangat daripada mana Tok Guru? Jawab kata ambil daripada ajaran Tuhan kamu tu. Ambil daripada Quran. Tok Guru tahu mari dana. Tok Guru pun mengajar dengan Tok Guru juga. Tok Guru pun mengaji pada guru-guru siapa kepada Nabi lah alaihissalam. Sebab tu boleh kata gitu tu. Nak tahu main lagu mana kalau tak mengaji belajar orang kita kan? Ya gitu. Ayat ni ayat semangat. Bagi orang yang beriman, terutama hak jadi kaki depan. Kaki depan lagu mana kaki depan Tok Guru? Kaki depan mana orang boleh bawa orang. Orang itlak kata kaki depan, bajimat kata ketua. Tak gitu? Jadi ketua. Ya memang. Ya memang. Jadi ayat ni nak mari beri semangat kepada Nabi alaihissalam. Kita fokus pada ayat ni, kita mari tengok sama-sama. Kita pergi dengan alim ulama, kita pergi dengan isi kandungnya dia, kita nak tengok. Dan kita tengok keadaan ahwal orang panggil keadaan. Lah mana cuba kita tengok. Jadi Nabi Muhammad alaihissalam bawa datang Quran ni mari kepada umat ni. Quran ni sifat dia kita tahu dah. Sifat dia gapo tadi? Iaitu wa innahu lakitabun aziz. La ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Kita tahu dah. Tetapi walaupun kita milik kebaikan secara mana, miliknya kemuliaan dalam tangan kita setara mana, kita jangan sengka kata benda yang kita nak bagi kepada orang tu orang nak mulia seperti kita. Tak? Ya bukan. Nampak tak tu? Quran ni molek tak? Molek. Betul tak dengan sifat dia gapo nama semua? Betul belaka dah.
Tapi apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bacakan Quran itu kepada manusia, manusia tadi itu ada hati tak? Ada. Ada akal fikir tak? Ada. Ada tubuh badan tak? Ada. Ada perasaan tak? Ada. Ada jiwa tak? Ada. Supa tak dengan Nabi? Supa. Di jenis tu. Akan tetapi tabiat dia tu terkadang tak sama. Dan tak sama sungguh. Kalau kita tengok orang beriman dengan orang tak beriman, kalau kita tengok sama-sama orang, betul tak? Sama-sama orang. Hak ni pun orang, al-insan, hak ni pun al-insan. Tapi insan haza mukmin, insan haza ghairu mukmin, bukan orang beriman. Maka sifat hak duk di dalam jiwa orang mukmin itu tak serupa dengan sifat yang ada dalam jiwa orang yang bukan mukmin. Maka Nabi SAW, risalah dia, surat kiriman dia daripada Allah Ta'ala itu semua kepada umat. Sebab tu dia kata, Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'ah. Kata olehmu ya Rasulullah kepada manusia, sesungguhnya aku ni Rasul bagi kamu jami'ah, semua. Ayat ni menegas kata mana? Menegas kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah Rasulul Arabi wa Rasulul A'jami. Rasul orang Arab dan Rasul orang bukan Arab. Hei umat Islam yang beriman, pesan, mengajar kepada anak cucu kita terutama dan kepada orang duduk bawah retahan kita, kata tidak ada dah rasul lepas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah rasul kepada orang Arab dan kepada orang bukan Arab. Tanam molek ni. Kerana lagi akan timur dan timur mari dah orang mengaku-mengaku kata ada rasul Jawi, ada rasul Melayu, ada rasul Cina, ada rasul orang Pakistan, Bangladesh dan orang Hind, orang berapa. Dan dia kata Rasulullah iaitu Nabi Muhammad tu adalah rasul bagi orang Arab. Ni adalah fahaman yang wajib kita kena mempertahankan. Kena jaga, maaf. Yakni kena jaga daripada tu. Kita kena buat tu baik. Nak faham lagu tu tak boleh. Salah faham lagu tu. Orang yang iktiraf mengaku kata ada lagi rasul lepas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hukum dia teruk. Hukum dia kekal dalam api neraka. Hukum dia jatuh agama. Kita jangan buat biasalah benda tu. Jangan buat mudah. Jangan berasa kata tak jadi ganunya supaya dak. Ini masalah bahaya. Kita duk takut bahaya virus tu lah, bahaya penyakit tu lah, penyakit ni. Pahaman kita yang salah lebih bahaya daripada benda tu tadi. Sebab apa salah? Kerana menyengahi Alkitab. Menyalahi Al-Quranul Karim. Kita kena pocok dulu dalam hati kita kata, benar-benar al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu daripada Tuhan engkau, jangan lagi kamu itu ragu-ragukan. Jangan. Lalu Tuhan ayat kata, ya qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Tuhan kata kepada Nabi suruh i'lan. Bahasa siapa panggil perakat. Royak. Kata aku ni adalah rasul kepada semua bangsa, bahasa, mana-mana. Semua. Apabila Rasulullah royak umpama tu, serta dia ada Alkitab duduk di tangan dia sebagai wahyu, mukjizat, orang jiwa tak beriman tadi itu, dia akan kata dan ejek dan tuduh kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbagai-bagai. Membawa pada hati Nabi itu jadi luka. Sungguh.
kita pakai ye molek, dak itu je. Pakai ye molek, kita pakai dengan cara molek, kecek dengan molek, tapi orang hak kita ke muka benda molek tadi itu dia isaah terhadap kita. Dia menyakiti kita dengan perbuatan baik, dengan perkataan baik, dengan rancangan, dengan fikiran, katalah. Membawa pada kita tu jadi berasa di hati. Dengan sebab itulah kita kena isti'anah dengan Allah Ta'ala. Wasta'inu bis sabri wassalah tu. Nampak tu tak? Supaya Nabi Musa suruhnya fasta'inu billahi wasbiru. Mintalah tolong dengan Allah Ta'ala dan kita kena sabar apabila Fir'aun tu menyakiti dia. Menyakiti Fir'aun ni. Namrud menyakiti Nabi Ibrahim AS. Menyakiti Nabi Muhammad pun support tu. Lalu Tuhan kata, "Hei Muhammad, hak Abu Jahal duk kata kamu, Abu Lahab duk kata kamu, hak mana-mana lagi ketua-ketua hak dari Quraisy duk kata kamu tu bukan aku tak tahu. Bukan mana aku tak nampak ya Muhammad, aku nampak, aku tahu. Tetapi aku nak ayat padamu satu perkara, supaya mu dapat semangat klik semula. Kata benda ni biasa. Dah mana? Ma yuqalu lak, apa yang dikatakan kepadamu ya Rasulullah, illa ma qad qila lirrusuli min qablika. Allah. Tu ayat. Wahai Muhammad, daripada apa yang dikatakan kepadamu wahai Muhammad daripada kecelakaan golongan orang yang engkar tidak lain malaikat seperti apa? Malaikat seperti yang pernah dikatakan kepada rasul-rasul dahulu belum daripadamu. Mana katamu bukan kena sore lagu ni Muhammad. Orang belum darimu jadi pegang jawab kuasa rasul seperti mu, terutama ulul azmi. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Tu ulul azmi. Nabi Muhammad seorang lagi. Ulul azmi ni terkadang anak cucu kita pia ulul azmi. Tahu? Pia tak tahu ulul azmi. Azmi kita maskalah ni dia kata. Ni ke apa nama ni, apa yang kata benda yang tak boleh, tak boleh ni. Kita kena mengajar molek. Jangan dah harap pada cikgu saja, ustaz saja, tok guru saja. Dak kita tu kena beroyak juga. Kita tu kena royak juga, kena hajar juga. Ya Rasulullah, ya Muhammad, tak sadar jadi ganu lah hatimu, tak sadar jadi serabut sangatlah. Apa yang orang kata kamu tu qad qila lirrusuli min qablika. Bagi rasul-rasul, mari dengan jamak, bukan bagi li rasuli saja, lirrusul, bagi rasul-rasul. Makna kata semua rasul hak belum daripada mung tu kena supaya mung belaka ya Muhammad. Apa mu duk wasa kecil hati lagi. Supaya kita tabiat manusia. Tabiat manusia ni kalau kita duduk dalam medan pekerjaan ataupun kita duduk di dalam masyarakat, terkadang kita tak ada pergi cari mana orang tertentu tu, kawan kita hak baik, tapi kita tahu kata ia ada, berasa kan berasa Kalau orang duduk di luar-luar negara, duduk ke Mekah, duduk ke mana, orang tu senantiasa ada lagi Mekah, tapi jarak tu jauh juga, tapi orang tu ada lagi, berasa lain. Berasa hati tu rasa tak, ada lagi demo tu. Bukan kita sorang. Itu tabiat manusia. Lalu Tuhan tahu tabiat Nabi ni ya manusia. Muhammad, aku nak ayah sungguh padamu ni. Belum daripada mung rasul hak mari ke dunia seperti mung ni. Kena sepah mung juga. Berasa lagu mana hati Nabi Muhammad. Berasa kata, tak ada gapo. Jadi, tak kena jawab. Reti dengan sendiri kata, tak ada gapo. Biasa. Nabi Musa teruk lagi. Nabi Isa teruk lagi. Siapa kat? Lah mana? Dia mau ugut bunuh. Bunuh sungguh. Tapi Tuhan selamatkan hamba dia, rasul dia. Dia kata, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ. Allah Ta'ala akad kepada langit. Tak bunuh. Siapa kan nak bunuh, jangan ada main. Nabi Muhammad pun kena juga rancangan tu. Tapi hak ni biasanya mulut.
Apa tu boleh jadi gitu? Kerana tidak ada hujah depan Nabi. Orang kita suka menyakiti orang, nak bunuh, buat rancangan nak bunuh, nak itu, nak ini. Tahulah, kata orang tu adalah orang yang lemah. Tak mau kepada kebaikan dan kejayaan dunia dan akhirat. Tahu selalu dah. Kenapa dia nak bunuh Rasul? Rasul dah ayat gawa. Kenapa dia tak boleh nak terima kebenaran? Kerana hati dia cuma. Akal dia tertutup. Pendirian dia itu gelap. Sebab tu dia tak mau nak tepat hak cerah-cerah cahaya-cahaya. Ya Rasul-Rasul bawa cahaya mari ka. Dan para warasatul anbiya bawa cahaya mari ka. Ya tak seduklah cahaya, ya nak duduk dalam gelap. Sebab tu ya marah, sehabis-habis marah orang nak buka lampu, nak buka cahaya kepada umat masyarakat. Ini sebab dia hak tu ada ayat. Lalu Allah Ta'ala mengkhitamkan ayat, insya-Allah ayat akhirah. Allah Ta'ala khitam kata ana, inna rabbaka ladzu maghfirah. Sesungguhnya manusia, Tuhan engkau tu. Seolah gitulah uslubil ayat tu. Sesungguhnya Tuhan bagi engkau itu ya Rasulullah. Lah mana? Ladzu maghfiratin. Katanya beberapa orang di kalangan ulama tafsir, ia kata, lah mana di sini? Inna rabbaka ladzu maghfiratin ay liman taba ilaihi. Bagi mereka yang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan ni apabila kita nak taubat, dia terima semata-mata. Allah, senangnya agama Islam. Salahlah banyak mana sampai ke langit pun. Kalau mau nak taubat, Tuhan Tuhan buka. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Nak apa lagi? Malaikat mereka yang taubat serta ya orang beriman, dia buat amalan yang soleh pula lepas pada tu. Allah. Tuhan lagu mana? Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Hak jahat tadi itu Tuhan tukar jadi molek. Allah. Hak dosa jadi pahala. Hak kemerkaan jadi ganjaran. Dengan sebab taubah. Gapo lagi kita umat Islam kena duk serabut. Sebab tu kita sebagai orang Islam jangan duk cara sangat ke aib orang. Tak boleh. Ni duk gaduh orang tu Tuhan tak apung tu dosa. Orang tu gitu, orang ni gini. Mung siapa? Hija gapo mung? Boleh apung dosa aku ke? Tak. Boleh masuk kuliah syurga ke? Tak. Boleh buat tuan kuliah dengan aku ke? Tak. Tak belakang. Sebab tu jangan duk serius. Jangan duk serabut, jangan duk penat, jangan duk rusing dengan sebab cakap pe manusia. Hei manusia yang cakap pe umpama tu, tahulah kata amalan kamu gidem habis. Gi kau orang habis. Tu makna kata inna rabbaka ladzu maghfirah. Satu. Wa dzu iqabin alim. Ni ayat gua panggil. Dan dia tu dzul iqab, dzu iqab. Lah mana? Yang dia itu adalah ampunnya seksa yang sangat bersangat. Ayat ni serupa dengan ayat hak lain. Tuhan kata, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabun alim. Serupa. Wa ya'la ya Rasulullah kepada umatmu tu sebagai hamba aku. Kata aku ni bersangat pengampun. Dan royak kata aku ni bersangat terseksa juga kalau mung tu tak erti langgar. Maka katanya ulama dzu iqabin alim di sini, yakni dia bagi mereka yang senantiasa di atas kekufuran dan takabur dan degil, tak mau nak terimanya ajaran Allah Subhanahu wa taala, nak mukhalafah jalan Tuhan, nak menyalahi jalan Tuhan. Orang lagu tu Tuhan dzu iqabin alim, orang hak taubat Tuhan kata
Dzu maghfiratin, Maha ampun. Mari ayat kata dzu maghfiratin, inna rabbaka la dzu maghfiratin wa dzu iqabin alim. Mari nak tafsirkan ayat di atas kata hakimin hamid. Hakim pada bercakap apa, hamid pada perbuatan. Orang hak taubat tu hari apung, orang hak senantiasa nak kufur degil takabur, tak seterima benar-benar, Tuhan nak seksa. Betul. Allah. Ni nak ayat kata alaqah alfazil Quran, perhubungi apa nama susunan percakapan kalam Allah Subhanahu wa taala. Perhati di kalam Tuhan tu, kalau dengan uslub saja tu memadai kata dia ni kalam Allah taala. Apatah lagi kita dapat faham daripada pentafsiran alim ulama kita semenjak salafus salih sehingga zaman kita, tidak ada tandingan kita nak pergi paling daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Cuma iman kita, Allah bil iman. Iman kita dengan Allah Taala tu macam mana? Maka mudah-mudahan insya-Allah Subhanahu wa taala kita boleh ambil faedah dah daripada ayat Quran, walaupun sikit-sikit, 3 ayat, 4 ayat. Hak muhim penting ambil ayat ni masuk di dalam hidup kita. Serabut kembali kepada inna rabbaka ladzu maghfirah. Berasa kata kita ni nak zalim ke orang, wa dzu iqabin alim, mai gunalah hidup kita supaya kita itu dapat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang apabila dengar ajaran Tuhan, Tuhan kata wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Orang dengar ajaran Tuhan, orang dirahmat. Apa makna rahmat? Mana Tuhan tudungkan dia dengan rahmat dia, tak dikena seksakan dunia, sama dunia maupun di akhirat nanti. Pada akhir ni marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala bukanya pintu hati kita, boleh menerimakan beberapa keratan daripada ayat Al-Quran, daripada surah Fussilat, dan sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Tuhan akak bala petaka daripada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan marilah sama-sama kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa, sama-sama kita bantukan pengajian kita dengan tenaga, dengan doa, dengan harta benda supaya kita dapat berjaya sama-sama. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ay yaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna wa anta alina qadir. Allahumma ja'al Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.